Okey, tengok bahagian B bahagian B. Nombor 11. Okey, soalan ni adalah soalan metrik kan? Metrik. So, dicakap diberi bahawa metrik M adalah 3, -2, 5, -4. So, dia suruh cari metrik songsang bagi M. Yang ni awak dapat penuh tak? Syahira. Hello Syahira. Sekejap. Tak rasanya. Tak, okey. Patutnya ni awak dapat penuh tau. Sebab apa ni senang je, guna formula je. Formula dia M. Ni formula untuk ni untuk songsang. Cari songsang kan. 1 per AD tolak dengan BC. Lepas tu A dengan ni apa ni? Pertama sekali awak labelkan dia. Ni A, B, C dan D. Okey, lepas tu pergi pada formula. M sama juga dengan M inverse sama juga dengan 1 per AD tolak BC. D tukar tempat dengan A. D naik atas, A turun bawah. B kita kena tambah negatif. C pun tambah negatif. Jadi, okay, termasuk ke dalam tu. 1 per dengan A dia berapa tadi? A adalah 3. 3 kan? A 3. D dia adalah negatif 4. Tolak dengan B adalah negatif 2. C dia adalah 5. Masuk je dalam formula tu. Yang A dengan D tukar tempat. A turun bawah 3. Negatif 4 naik atas. Ni dia negatif kan? Negatif 2 kan? Bila kita tambah negatif, dia akan jadi positif. So C adalah 5 tambah negatif jadi negatif 5. Okey, kita selesaikan bawah ni dapat negatif 2. 1 per negatif 2. Yang ni kekalkan. Jadi negatif 4, 2, negatif 5, 3. Okey, selesai. Yang A, yang nombor 1. Boleh, Syahira? Senang kan? Boleh. Lepas tu yang kedua. Tulis persamaan linear serentak. Berikut dalam bentuk persamaan metrik. Okey, ni senang juga. Macam mana nak tulis dalam bentuk metrik? Awak ambil yang depan tu je. 3, letak 3. Ni 3 kan? 3, 5. 5 sini. Okey, lepas tu ambil ni negatif 2 negatif 2. Jangan ambil 2 saja. Negatif 2 tak sini negatif 2. Negatif 2. 4 sini. Buat kurungan. Lepas tu ambil dia punya pemboleh ubah apa dia? X dan Y. Tulis sini X dan Y. Kalau dia guna AB, kena tulis AB lah. AB. Kalau guna benda lain pun ikut dia punya pemboleh ubah dia. Sama juga dengan 1, 3 kat belakang. Ambil ini 1, 3. Ada dapat satu markah sini. Okey, lepas tu nak cari dan seterusnya guna kaedah metrik, hitung nilai X dan Y. Okey, nak cari X dan Y, kita guna formula ni. XY 1 per AD tolak BC. Ni D dengan A tukar tempat, tolak B tolak C. Lepas tu yang belakang dia letak ni. Yang belakang persamaan ni 1 dan 3 ni. Tak ni 1 dan 3. Okey. Yang depan ni awak dah kira dah kat sini nampak. Awak dah kira kat atas ni. Ni. Yang dekat nombor 1 ni. So awak tulis balik dekat sini. Tulis balik kat sini. Ni. 1 per negatif 2. Tolak 4, tolak 5, 2, 3 ni kan. Tulis balik je yang awak dah dapat atas ni. Biasanya soalan akan berkait. 1 dan 2 akan berkait. Biasanya lah. Awak tengok nombor dia sama, awak letak terus. Okey. Kadang-kadang dia tak sama tapi kebanyakannya sama.
Bila awak tengok ni, 3 darti 2, 5, 4 kan. 3 darti 2, 5, 4 sama. Matrik sama kan. So, awak tambah je 1, 3 kat belakang ni. 1 dengan 3 sini. Jadi, okey. Yang ni kita kali ni. Matrik ni, matrik 4, 2, matrik 5, 3 kali dengan matrik 1, 3. So, 4 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 3. Okey, yang atas. Yang bawah, negatif 5 darab 1, 3 tambah 3 darab 3. So, kita dapat 2 dengan 4. Okey. Lepas tu, yang negatif 1/2 ni, darab dengan 2. So, kita akan dapat negatif 1. Negatif 1/2 ni darab dengan 4, dapat negatif 2. So, jawapan dia X negatif 1, Y negatif 2. Okey, boleh. Awak salin lah. Boleh kan? Soalan ni kemungkinan akan keluar lagi pada pertengahan tahun yang kedua ni. Soalan matrix. Saya nak awak dapat lebih tinggi lah daripada tu. Sebelum ni awak dapat berapa? Siapa ada ni? Saya tak nampak lah. Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Sekejap ya. Okey, yang kedua, nyatakan 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek bagi rajah di bawah. Yang ni pun soalan yang sangat-sangat senang. Awak tengok ni. Pertama sekali, yang ni, garisan ni. Y sama juga dengan 3x tambah 5. 3x tambah 5 yang ni. Yang straight bawah ni. So, awak nak tulis dia, awak tengok dulu garisan dia tu. Garisan dia putus-putus ke padu? Sambung terus, padu. Bila garisan padu, awak ubah ni, tanda sama juga, dia jadi ni, lebih, okey, tak tahu lebih kecil dia besar kan. Awak tengok garisan ni, okey, kawasan lorekan dia duduk atas ke bawah? Atas. Ni garisan ni. Ni kan, ni. Yang ni. Ni udah, bawah ni kan. Bahagian bawah kan, nampak? Ni garisan ni. Dia duduk bawah ni, nampak? Dia lorek bawah. Bawah kan? Atas, bahagian atas ni, yang ni. So, bila di bawah, dia akan jadi lebih kecil atau sama. Sebab dia garisan padu, garisan bukan putus-putus. Dia akan jadi lebih kecil atau sama 3x tambah 5. Bila kawasan di bawah, dia lebih kecil atau sama. Sebab dia garisan padu. Okey. Yang kedua, awak tengok garisan ni pula. Ni yang bawah ni. Ni yang bawah ni Dia punya persamaan dia ni. Dia dah tulis kat sini ni. Y sama juga dengan negatif 2x tambah 8. Okey, tengok garisan ni. Okey, dia punya lorekan tu di atas ke bawah? Atas ke bawah? Ya? Atas. Atas. Okey, ni awak tak tahu lagi atas bawah kan? Kita tengok ni. Kita ambil ni. Okey, satu garisan gini kan. Ni garisan. Yang mana atas? Yang ni atas ke? Yang ni atas. Ni A. Ni B. Mana atas? A. A atas kan? So di sini garisan ni. Garisannya ni. Ini. Okey. Lorekan buat ada di mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah kan? Awak jangan tengok bawah. Bila bawah, dia akan jadi lebih kecil. Bila di bawah, dia akan jadi lebih kecil. Atau tengok garisan pula. Garisan dia garisan padu. Dia tak putus-putus. Bila tak putus-putus, dia akan ada tanda sama juga ni. Lebih kecil
atau sama. Boleh? Sama juga soalan ni akan keluar lagi saya rasa. Ini ya. Sebab dia lebih kawasan ni di bawah garisan, jadi lebih kecil. Nak tengok dia sama ni garisan dia, garisan padu, dia ada tanda sama juga. Kalau garisan putus-putus, dia tak ada yang bawah ni, tanda sama juga ni. Dia akan jadi lebih kecil saja. Kalau garisan putus. Boleh? Clear tak? Clear? Clear. Okey. Bagus. Lepas tu yang ni, tengok yang ketiga ni, yang straight ni. Yang ni. Satu yang ni. Okey, yang ni dia tak bagi nama dia kan. Betul tak? Jadi kita kena cari lah. Biasanya ni adalah pada paksi Y tu. Nama dia mesti Y sama juga berapa. Tengok Y sama juga berapa. Ni kosong. Kosong kat sini. Ni 1, ni 2. Jadi namanya adalah Y sama juga dengan 2 garisan tu. So, lepas tu tengok. Dia lorikan di atas ke bawah? Lorikan di atas ke bawah tu? Atas kan? Bila lorikan di atas, jadi dia adalah lebih besar. Tengok garisan dia. Dia putus-putus ke padu? Garisan padu. So, dia ada tanda sama juga ni. Lebih besar atau sama 2. Kalau dia garisan putus-putus, dia tak ada tanda yang bawah ni kan? Tak ada. Okey, boleh? Boleh ya? Saya harap peperiksaan minggu depan kan? Soalan ni awak boleh buat 3 markah. Biasanya dia akan ni lah. Dia akan suruh awak bagi nama. Kalau lukis tu dah biasa dah. Dia akan suruh awak bagi nama pula. Okey, ada soalan sini. Ada? Boleh teruskan? Boleh. Okey, teruskan ya. Seterusnya nombor yang ni pun sama juga. Yang ni sangatlah senangnya. Okey, ni soalan kebarangkalian. Okey, Raja di bawah menunjukkan satu set kad berlabel dengan huruf di dalam kotak P dan satu set kad berlabel dengan nombor dalam kotak Q. So kotak P ada huruf, kotak Q ada nombor. Okey. Pertama sekali mesti dia suruh cari senaraikan ruang sampel. Ni senaraikan ruang sampel. Okey, nak cari ruang sampel, so kita buat kotak ni. Ni R, E, A, D atas 1, 2, 3. So kotak ni R1, R2 kan. Ni R3. Sama juga E, E1, E2, E3. A1, A2, A3 dan D1, D2, D3. Okey, ni semua adalah dia punya sampel dia. Tu tulis balik. R1, R2, R3, E1, E2, E3. Sekejap ni tak nampak. Nampak tak? Itu. E1, E2, E3, E1, E2, E3, D1, D2, D3. Ada semua sekali ada 12 12 semua sekali. Okey, yang pertama siap. Buat kotak ni Ingat buat kotak. Senang nampak lah. Kalau yang pandai tak apalah, dia tulis R1, R2, R3 tu nampak kan. Okey, yang kedua, senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa. Dia suruh senaraikan Dia soalan dia suruh senaraikan. So, kita kena senaraikan lah. Lepas tu baru cari kebarangkalian. A, semua kad dipilih berlabel huruf vokal. Jadi huruf vokal adalah A, E, I, O, U kan. So, yang ada E, yang ada A kita senaraikan. So, yang ada E adalah E1, E2, E3 dan A1, A2, A3.
So awak bilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. 6 per dengan total dia berapa? 12. 6 per 12. So kecilkan dia jadi 1 per 2. Okey, siap. Yang pertama. Dan yang bawah ni adalah keberangkalian. Ini adalah senarai. Awak kena senarai kan dia suruh senarai. Jadi ada markah. Dua-dua ni ada markah. Okey, yang B. 1 kad berlabel R dan 1 kad bernombor perdana. So saya cari mana R lah. R saja. R ni lah R1, R2, R3. Jadi R1, R2, R3 nombor perdana ialah 2 dan 3 saja. 1 bukan nombor perdana. Jadi R2 dengan R3. So ada 2. 2 per dengan total dia 12. Jadi kecilkan dia jadi 1 per 6. Okey. Ada masalah? Okey, senang je soalan ni kan. 5 markah situ. Okey. Seterusnya, tengok B pula. Okey, jadual menunjukkan kadar premium tahunan bagi per 1000. 1000, setiap 1000 dia akan kena bayar ikut ni. RM ni kan. Insurans hayat boleh baru yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Okey, 1000 ni 1000 kena bayar. Contoh yang lelaki isap rokok kena bayar RM2.12 untuk setiap 1000. Ni makna table ni. Setiap 1000 kena bayar contoh RM2.12 bagi lelaki yang bukan perokok. Dia tak isap rokok lah kan. Kalau yang isap rokok kena bayar ni RM2.72 bagi setiap 1000. Okey, soalan dia. Dengan nilai muka sebanyak 120,000, hitung premium tahunan bagi lelaki berumur 29 tahun yang tidak merokok. Okey, tengok sini 29 tahun dekat sini. 29 tahun yang merokok. Merokok jadi ambil sini lah. 2.75. Okey. Jadi setiap 1000 kena bayar 2.75 kan? Ni ada 120,000. Jadi 120,000 bagi dengan 1000. Darab dengan kadar dia punya bayaran tu 2.75. So dapat RM330. Okey, soalan ni senang. Senang Okey, yang kedua sama juga ni. Hitung premium tahunan bagi seorang perempuan. Perempuan pula. Perempuan 30 tahun. 30 tahun sini. 30 tahun yang tidak merokok. Ni perempuan. Bahagian perempuan tidak merokok. Dia kena bayar RM1.23 bagi setiap 1000. Jadi guna formula yang sama. 120,000 bagi dengan setiapnya 1000 darab dengan dia punya kadar tu 1.23 RM1.23. Jadi kita akan dapat 147.60 sen. Okey, ada soalan? Clear? Okey, boleh teruskan? Boleh. Boleh Tengok tutor nanti ni jumpa balik soalan ni. Okey, soalan ni dia cakap Raja 11 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Diana dari rumahnya ke Bandar Q. Okey, dari rumahnya ni rumah kat sini, rumah kat sini kan, Bandar Q. Diana berhenti di mana P. So P maknanya bila dia berhenti, maknanya dia berada di ni di sini. Dia berhenti sebab dia tak bergerak. Jarak dia tak berubah. Ni, nampak ni. Bila dia berhenti, jarak dia tidak berubah. Untuk bertemu kawannya sebelum meneruskan perjalanan ke Bandar Q. Okey, lepas dia berhenti sekejap, jumpa kawan, dia sambung balik pergi ke Bandar Q.
Okey, nyatakan tempoh masa dalam minit Diana bertemu dengan kawannya. Okey, awak bilang je lah ni. Dari 40 ke 60. Berapa? So awak tolak kan? 60 tolak dengan 20. 60 tolak 20. Jadi 20 minit. Ataupun awak tengok sini 40, terus awak bilang 40, 50, 60. Jadi 20 minit. Terus tulis 20 minit pun boleh juga. Tak payah tolak. Pun dapat markah. Okey, selepas tu dia suruh cari, hitungkan purata laju. Purata laju awak kena ingat formula lah. Formula. Laju adalah jarak per masa. Jarak bagi dengan masa. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Purata laju. Ingat ni. Ni formula ni kena ingat. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi tengok jumlah jarak dia adalah, tengok sini, jarak, ni jumlah. Jumlah dia, total dia kan, 200 bagi dengan jumlah masa. Okey, awak kena hati-hati di sini. Ramai yang salah sebab tak tukar masa ni. Disuruh hitungkan purata laju dalam kilometer per jam. Masa dibagi dalam minit. Nampak? Minit. So awak kena tukar dulu minit jadi jam. Jadi 160 minit nak tukar jam kena bagi dengan 60. Ingat tu awak tengok ni. Jangan tu. Ramai salah bagi terus bagi dengan 160. Jadi dia nak dalam kilometer per jam. Tukar dulu masa dalam jam bagi dengan 60. So akan dapat 75 km per jam. Okey, jangan lupa tengok dulu dia punya ni, unit dia. Okey, ni siap. 3 markah situ. Okey, yang bawah ni raja di bawah menunjukkan graf jarak masa. Okey, graf ni jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah kereta. Okey, ada dua Satu graf sini, satu graf satu lagi ke sini. Jadi graf PQRS. PQRS adalah mewakili perjalanan bas. Okey, bas macam ni kan. Okey, dari bandar X ke bandar Y. Bandar X ke atas, bandar Y ke di bawah. Okey, graf KQL. KQL mewakili perjalanan kereta dari bandar Y ke bandar X juga. Ni kereta ni, yang straight ni, kereta. Dia bertolak pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama, jalan pun sama. Okey, nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti, sama juga tadi. Bila berhenti ni bas kan? PQRS. Bila berhenti dia ni jarak dia tak berubah. Jadi 90 tolak 60. Jadi dapat 90 tolak 60 jadi dapat 30 minit. Okey. So yang dua, hitung purata laju. Okey, purata laju dalam kilometer per jam. Ni satu kali lagi dia cakap dalam kilometer per jam. Ni masa dalam minit. Di sini dia punya tu, dia jerat kamu ni. Okey, purata laju adalah jarak bagi masa. Jarak dia sama ni 200. So masa dia ni tak bas, masa dia 150 minit. So 150 minit bagi dengan 60 untuk tukar pada jam. Jadi dia kita akan dapat 80 km per jam. Okey. Okey. Yang kedua, hitung hitung purata laju dah siap. Yang ketiga kan, hitung beza purata laju dalam kilometer per jam juga di antara bas dan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Jadi yang bas kita dah tahu purata laju, kena cari purata laju kereta lah. Jadi purata laju kereta adalah jumlah jarak 200, jumlah jarak sama kan. Okey, masa dia tengok kereta.
kereta sampai dalam masa 120 minit. Itu jadi 120 minit bagi dengan 60. So sekali tu kira tu dapat 100 km per jam. Okey, lepas tu nak beza dia, saya tolak je lah. 100 ni 100 tolak dengan 80 dapat 20 km per jam. Okey, ingat ah, peratus laju adalah jarak bagi masa. Lepas tu tengok dia punya masa dia nak dalam apa. Kalau dalam kilometer per minit, okey awak tak payah tukar. Kalau kilometer per jam, awak kena tukar sebab dia bagi dalam masa dalam minit. Okey. Ada soalan? Boleh teruskan lagi? Boleh. Boleh ya. Okey. Awak sempat salin tu? Sempat. Sempatnya saya buat slow kan. Okey, tengok ni. Soalan jadual. Apa ni? Ini soalan melukis graf Okey, nombor 14, lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bersama, dengan bagi bersamaan y sama juga dengan negatif 2x+2 tolak 5x tambah 13. Okey. Pertama sekali lengkap dengan jadual. Jadual A ni. XY ni. Okey. Kat sini X dia adalah negatif 4. Ni. X negatif 4 masukkan dalam persamaan. Masukkan persamaan ni. Dalam X ni kita akan dapat 1. Tu jadi 1. 1 markah situ. Lepas tu X sama juga dengan 2. X sama juga 2. Jadi masuk dalam persamaan, kira pakai kalkulator, hati-hati ya. So kita akan dapat negatif 5. So tulis balik ni di sini kat dalam kotak dia negatif 5. Okey, 2 markah. 1 markah jadi 2 markah lah sini. Okey. Lepas tu dia suruh dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. 2 cm 1 unit pada paksi X dan 2 cm pada 5 unit pada paksi Y. Lukiskan graf tu. Okey. So kita buat dia punya ni. Kita lukis. Plotkan titik tu. Baik titik tu. Titik tu plotkan. Lepas tu buat graf. Okey, soalan dia tanya lepas dah bagi graf, dah lukis graf. Dia tanya nilai Y apabila X sama juga 1.2. Tengok pada graf. X 1.2. Nampak ni 1.2. Okey, 1.2 kat sini kan. Okey, 1.2 kat sini, naik ke atas. Kena graf, kita pergi ke sini. Apa ni? Kan ni. Ni. Kita baca bacaan ni, kita akan dapat 4.3. Okey. 4.3. Okey, untuk soalan kedua. Nilai X apabila Y sama juga 8.5. Okey, tengok 8.5 pula. Tengok. Nilai Y 8.5. Ni. Okay, tengok ni. Ni adalah nilai Y sama juga 8.5. So buat garisan dia. Dia ada dua tempat kiri dan kanan. Okay, yang kiri yang sebelah ni. Sebelah kiri kita ni adalah dapat 3.1. 3.1. Dan sebelah kanan akan dapat 0.8. 0.8. Dia punya range dia. Dia ada range dia. Ni. Yang sebelah kanan tu di antara negatif 3.2 hingga negatif 3.1. Jangan lupa negatif ni, jangan lupa tanda negatif. Jangan lupa ada tanda negatif ni. Ada yang tak tulis tanda negatif.
Dia tulis betul dah tapi tak tulis negatif jadi salah. Okay, sebelah kanan adalah 0.8 sehingga 0.9. Okey, untuk yang ketiga, nilai X apabila Y sama juga dengan kosong. Okey, Y sama kosong. Y sama juga kosong adalah pada garisan ni ya. Garisan atas ni. Garisan Y sama kosong. So, kita baca sebelah kiri dia tak ada kan. Sebelah ni dia tak kena garisan awak. Sampai situ je. Di sini dia ada satu je kan. Ni adalah satu. Kita baca sini. Ni adalah 1.5. Nampak ni? 1.5 dia di sini. Oops. Okey, ni adalah 1.5. Okay, dia punya range dia, jawapan tu adalah 1.5 hingga 1.6. Dia punya ni, range dia. 1.5 atau hingga 1.6. Okey. Okey, ada soalan? Soalan ni banyak markah, 4, 5, 6, 7 markah. 4, 5, 6, 7, 8, 9 markah ni ya. Banyak markah dia. Okey, ada soalan? Boleh teruskan lagi ya? Boleh. Okey, teruskan nombor 15. 15 lah. Nanti kita sambung lepas ni. Besok pula. Okey, jadual menunjukkan masa yang diluangkan dalam jam untuk mengulang kaji seminggu oleh 32 orang murid. Okey. Pertama, tentukan julat bagi data di atas. Jadi julat kita ambil masa ni bacaan dia yang paling besar 10 tolak dengan masa dia yang paling kecil. Itu julat dia. 10 tolak 9. 10 tolak 9 jadi 10 tolak 1. 10 tolak 1 jadi 9. Itu julat dia. Julat masa yang paling besar tolak masa yang paling kecil. Julat dia, ingat julat masa paling besar tolak masa paling kecil. Julat dia. Okey. Lepas tu hitung min anggaran bagi data tersebut. Okey, min adalah kita apa ni? Jumlah kekerapan kali dengan jam tambah semua bagi dengan jumlah kekerapan murid. Okey, jadi 1 darab 2 tambah 2 darab 5 tambah 3 darab 6 tambah 4 darab 9 sampai 10 darab 1. Semua ni tambah. Lepas tu kita bagikan dengan sekejap, kenapa ni? Tak nampak ni. Okey, 10 darab 1 bagi dengan 32. Okey. Jadi kita dapat 125 bagi dengan 32. Terdapat 3.91 dia punya min. Dia. Okey, untuk varian, sini hitung varian dan juga sisihan PRY. Jadi untuk varian, ni formula dia macam ni, varian. Jumlah F kali dengan X kuasa 2 per dengan jumlah F frekuensi tolak dengan ni, min yang kita dapat ni, min anggaran ni. Ini adalah min anggaran. So kita cari dulu jumlah F X kuasa 2 ni. Jadi tengok F dia 2 kan? F dia frekuensi 2. X dia 1. Jadi 2 kali 1 kuasa 2 tambah 5 kali 2 kuasa 2. Okey, maksudnya 6 kali 3 kuasa 2, 9 kali 4 kan. 4 kuasa 2 dan seterusnya. Sekejap. Ni tak nampak ni. Okey, sampai
sampai ke sini ya. Okey. Sampai ke 10, 1 kali 10 kuasa 2. So, awak buat semua ni, kira kita akan dapat 591. Jumlah F kuasa 2 dia. Kita dapat yang atas ni. Kan? Okay, jumlah frekuensi dia adalah 32, bilangan murid ni, 32. Jadi, posisian piawai dia, dia punya varian dia, ni varian ni adalah varian 591 bagi dengan 32. Tolak dengan kita punya min anggaran tadi. 3.91, kita dapat 3.91 kan? Ni ada kuasa 2 ni. 3.91 kuasa 2. So kita akan dapat 3.18. Ni adalah varian. Varian adalah 3.18. Apa ni saya salah tulis ni. Jadi untuk dapat sisihan piawai dia adalah kita punca kuasakan dia ni, varian ni. Dapat punca kuasa 3.18, dapat 1.67 sisihan piawai dia. Ni adalah varian 3.18 ni adalah varian. Sisihan piawai dia yang ni 1.78. Okey. Saya salah tulis sikit ni. Okey. Okey, ni kita bincang esok. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada ya? Okey, saya rasa kita berhenti sini dulu. Bagi awak rest sekejap sebelum kelas yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.